pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pengemaskinian garis panduan permohonan keluar negeri dengan penambahan syarat bagi pejalan-pejalan keluar outbound travellers untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 secara mandatori yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021. Rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang akan memohon kebenaran Jabatan Perdana Menteri untuk membuat perjalanan ke luar negeri atas tujuan bertugas di luar negara, transport operators, pekerja warga negara asing yang berhasrat untuk pulang ke negara asal bagi tujuan cuti kontrak mandatori dan akan kembali ke negara Brunei Darussalam atas pas pekerjaan atau pas tanggungan yang masih sah, urusan perniagaan dan urusan mustahak yang lain. Para pejalan yang hendak membuat perjalanan ke luar negeri bermula tarikh tersebut disyaratkan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 secara mandatori dengan membuat tempahan slot vaksinasi masing-masing melalui aplikasi BruHealth terlebih dahulu sebelum mengunjungi pusat-pusat vaksinasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, para pejalan outbound travellers diingatkan kebenaran perjalanan ke luar negeri tidak akan diberikan secara automatik walaupun setelah mendapatkan suntikan vaksinasi mandatori yang mana setiap permohonan perjalanan ke luar negeri adalah tertakluk kepada penilaian dan kebenaran Jabatan Perdana Menteri seperti mana garis panduan yang pernah dikeluarkan. Manakala bagi pejalan inbound travellers yang kembali ke negara ini dari mana-mana lapangan terbang luar negara adalah dikehendaki menjalani pengasingan diri mandatori di hotel penginapan masing-masing tertakluk kepada jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko Kementerian Kesihatan. Maklumat lanjut dan terperinci layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.bn palang travel portal bagi garis panduan perjalanan terkini atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. 5 orang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bagi tahun 2021. Kelima-lima penuntut terbabit dianugerahkan beasiswa tersebut atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 4 daripada penuntut itu merupakan lepasan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan seorang daripada Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah. Kelima-lima penerima akan meneruskan pengajian mereka dalam peringkat sarjana muda. Majlis berlangsung di Tarindak di Sydney, Bandar Seri Begawan kemarin. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Menandatangani bagi pihak Kementerian Pertahanan dan EBDB, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah EBDB. Awang Abdul Razik bin Abdul Aziz akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Awang Richmond Lee Edward akan meneruskan pengajian dalam bidang pembedahan pergigian. Dayangku Fatihah Amanina alias Dayangku Hanan Syafiqah binti Pengiran Roslan akan melanjutkan pengajian dalam jurusan undang-undang dengan kepujian bersama latihan Ba Undang-Undang Profesional. Dayang Nur Alia Irdina binti Awang Harun akan mendalami bidang kaunseling psikologi dan Dayang Syasha Atirah binti Baharul Nizam akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 244 setelah satu lagi kes import baharu jangkitan dilaporkan hari ini.
Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 244 ialah seorang lelaki berumur 33 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 19 Mei 2021. Kes tersebut tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan disahkan tidak ada kontak terdekat memandangkan telah dikuarantin sebaik saja tiba di negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, 10 kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 688 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,135 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 52 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 129,279 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi akan diadakan selama 3 malam berturut-turut iaitu pada 8 hingga 10 Jun 2021 bermula pukul 7.30 malam. Dengan tema Al-Quran, Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara, musabakah yang mempertandingkan 6 qari dan 6 qariah akan diadakan di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbarnya juga menjelaskan dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, para jemputan dikehendaki mematuhi garis panduan semasa menghadiri majlis tersebut dengan mendaftar masuk menggunakan aplikasi Blue Health untuk mendapat kelulusan kod hijau dan kuning, mengimbas kod QR, memakai sungkup muka, memeriksa suhu badan. Para jemputan juga dikehendaki mensanitasi tangan dengan menggunakan gel pensanitasi, berwuduk dari rumah, tidak digalakkan untuk bersalam-salaman dan segera bersurai setelah acara selesai. Hanya individu yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning saja yang dibenarkan menghadiri majlis. Manakala individu yang mempunyai simptom-simptom seperti demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan menghadiri majlis tersebut. Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 menerima lebih RM67,000. Bahan beritanya seketika nanti. Sebelum itu, kita ikuti dulu petikan titah ini. Acara persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MYCE 2021 membuka tirainya hari ini dengan penganjuran Forum Pemerkasaan Wakaf ke arah kesejahteraan negara yang dikelolakan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama selaku penganjur bersama Brunei MYCE 2021. Forum yang diadakan secara maya ini berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas.
Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Pengiran Datu Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Forum menampilkan 3 ahli panel dari negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei, dalam forum membincangkan dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang mengawal wakaf di negara ini. Menurutnya, wakaf disebut sebagai sedekah jariah yang mana pahala orang yang berwakaf akan berkekalan selagi harta wakaf itu masih wujud walaupun selepas kematian pewakaf. Manakala yang berbahagia Dr. Muhammad Faisal Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah Malaysia, dan Madya Dr. Syamsu Madian, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, UNISMA Indonesia, berkongsi mengenai institusi atau agensi pengurusan wakaf yang terdapat di negara masing-masing dan jenis-jenis wakaf telah dikembangkan selaras dengan maqasid syariah. Forum ini diadakan adalah memberi kefahaman kepada orang ramai tentang wakaf serta peranan institusi wakaf itu sendiri dalam menstabilkan maupun menjana ekonomi negara. Di samping itu, forum ini turut akan mengongsikan beberapa isu dan cabaran yang dihadapi oleh institusi-institusi wakaf sama ada di negara Brunei Darussalam maupun di negara jiran kita ni, iaitu di negara Malaysia dan juga di Republik Indonesia. Pelancaran pameran Heart of Islam yang disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama dan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran memfokuskan kepada tema Islamik dianjurkan oleh syarikat City Neon Displays and Construction Sdn Bhd. Ia turut diselajurkan dengan pelancaran kempen Brunei Unified Siri keempat MYCE 2021 sepanjang bulan Jun yang diungkayahkan oleh Kudos Management. Pameran yang diadakan sehingga 6 Jun 2021 disertai oleh beberapa agensi kerajaan dan swasta, bank-bank dan syarikat Data Stream Digital DSD Sdn Bhd selaku telco partner acara. Beberapa aktiviti menarik juga diadakan, antaranya pertandingan azan subuh dan klinik Al-Fatihah. Brunei MYCE 2021 merupakan inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi menarik pasaran mesyuarat, insentif, persidangan dan acara MICE. Maklumat lanjut layari laman sesawang Brunei Tourism seperti yang tertera. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM pagi tadi menyerahkan sumbangan derma berjumlah RM67,250 untuk tabung kemanusiaan Palestin 2021 kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan adalah hasil kutipan yang diterima daripada 838 orang penderma. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, daripada Awang Muhammad Yusof bin Sheikh Abdul Halim yang dipertua MKM. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi menyokong pusat pendermaan darah Kementerian Kesihatan untuk mencukupi bekalan darah yang diperlukan semasa keadaan kecemasan, Kedutaan Thailand di negara Brunei Darussalam hari ini menganjurkan kempen derma darah yang dibukakan kepada rakyat Thailand di negara ini. Hadir Puan Yang Terutama Wan Tani Wiput Wong Sakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam.
Kempen derma darah ini adalah kali keempat dianjurkan oleh pihak kedutaan susulan sambutan ia menggalakkan dari rakyat Thailand di negara ini. Kempen diadakan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Pusat Sejarah Brunei terus merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif yang relevan bagi menyuntik semangat dan kesedaran tentang kepentingan sejarah dalam kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Usaha itu dibuat sekaligus bagi mencapai sasaran yang diletakkan jabatan untuk menjadi pusat kecemerlangan sejarah dan Kesultanan Brunei pada tahun 2023 nanti. Perkara ini disuarakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis perasmian bengkel menulis dan melukis cerita bergambar sejarah Brunei. Majlis berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan di Ibu Negara. Sangat penting kepada warga negara untuk merangka dan melaksanakan wawasan bagi memajukan negara dan memupuk semangat patriotisme. Pengetahuan mengenai sejarah juga perlu dimiliki oleh semua kalangan masyarakat untuk menanamkan kefahaman dan penghayatan bagi mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa. Seramai 47 orang peserta mengikuti bengkel 4 selama 4 hari yang dibimbing oleh 2 orang pemudahcara dalam bidang penulisan dan pelukisan. Penganjuran bengkel tahun ini merupakan kali kedua dan juga projek berterusan Pusat Sejarah Brunei bagi menonjolkan lebih ramai penulis dan pelukis tempatan yang berupaya menghasilkan karya buku sejarah Brunei dalam bentuk cerita bergambar yang berkualiti. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Mohsin bin Haji Ahmad, Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, dinaikkan pangkat sebagai Pengawal Kastam dan Eksais Diraja di Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi mulai 3 November 2020. Yang Mulia Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim, Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Buruh, dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Buruh di Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mulai 8 Mei 2021. Yang Mulia Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Penolong Pengarah Urusan Haji di Jabatan Urusan Haji, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Urusan Haji di Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama mulai 8 Mei 2021. Dan Yang Mulia Dayang Noralinda binti Haji Ibrahim, Timbalan Pengarah Perhutanan di Jabatan Perhutanan, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perhutanan di Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mulai 8 Mei 2021. Program Tahsin Qiraatil Quran dilaksanakan sebagai inisiatif meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru-guru sekolah agama dalam pembacaan Al-Quran. Persatuan Bekas Kaki Tangan Kerajaan Daerah Tutong Pakatan pagi tadi mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis Silaturahim dan Ramah Mesra Aidilfitri Pakatan ini diadakan di Lens Hotel Pekan Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma bagi tabung anak-anak yatim Daerah Tutong diserahkan oleh Awang Haji Ibrahim bin Haji Abdul Manaf yang di-Pertua Pakatan.
Majlis di Hasrat dapat menyeratkan hubungan silaturahim dan meningkatkan perasaan muhibah dalam kalangan ahlinya untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sebagai inisiatif untuk menyokong usaha Jabatan Pengajian Islam menerusi program Ad-Uwir, bahagian Sekolah Ugama Jabatan Pengajian Islam melaksanakan program tahsin qiraatil Quran bagi guru-guru sekolah ugama bermula pada tahun 2021. Perasmiannya diadakan pagi tadi di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Menyempurnakan perasmian Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, pemangku pengarah pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antara lain program bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam pembacaan Al-Quran, khususnya dari segi fasyahah, makhraj huruf dan hukum-hukum tahwid serta meningkatkan kualiti pembacaan Al-Quran untuk diserapkan ke dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru melalui program perkembangan staf yang terancang. Penubuhan Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB sangat dibanggakan dalam melahirkan para pemimpin muda yang berkaliber dan profesional. Yang dimulakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad bin Haji Daud, mantan pemerintah ABDB, berkata dalam usianya 60 tahun, ABDB merealisasikan pelbagai detik penting perkembangan merangkumi pembangunan sumber manusia, keupayaan kerjasama diplomasi pertahanan dan penglibatan dalam operasi serantau dan antarabangsa. Mula menerajui kepimpinan ABDB dari tahun 1985 hingga 1990. Yang dimulakan Pihin ketika ditemu bual RTB melihat penubuhan Akademi Pertahanan ABDB sebagai satu kejayaan yang besar. Mengenai dengan pengiktirafan antarabangsa terhadap keupayaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ini, saya menjadi pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei kira-kira 30 tahun yang lalu. Angkatan Bersenjata ini tidak mempunyai keupayaan untuk melatih pegawai-pegawai dan kaki tangannya di negara Brunei ini selain daripada latihan asas. Jadi sejak 10 tahun yang lalu Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah pun berjaya menubuhkan satu institusi yang diberi nama Akademi Pertahanan. Seorang lagi mantan pemerintah ABDB yang menerajui kepimpinan ABDB dari tahun 2014 hingga 2018 mengongsikan 3 perkara utama dalam mendukung sumber pengurusan manusia yang baik dalam ABDB. Pertama ialah rekrutmen ataupun pengambilan, proses ataupun prosedur selection ataupun pemilihan bagi bakal-bakal anggota adalah sangat ketat ataupun sangat stringent dengan syarat-syarat yang tinggi, itu dari segi aspek fizikal dan juga mental. Kedua ialah training ataupun latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei adalah sangat mencabar, yang bertujuan untuk menghasilkan anggota-anggota yang robust, anggota yang profesional, berintegriti dan versatile, adaptable, yang dapat bertugas dalam apa jauh keadaan. Yang ketiga ialah dari aspek welfare ataupun kebajikan, terutama dari segi job satisfaction. Seperti mana yang dimaklumi juga, tugas dan tanggungjawab Angkatan Bersenjata, anggota-anggota Angkatan Bersenjata adalah sangat mencabar. 11 anak damit dilahirkan pada 31 Mei 2021 sempena sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Daripada jumlah tersebut, 10 anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan seorang di Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC.
Pagi tadi diadakan majlis penyampaian cenderahati kepada anak-anak damit tersebut di Pusat Perempuan dan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian cenderahati disempurnakan oleh Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, isteri Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderahati sumbangan daripada ABDB, Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB, Bakti dan Koperasi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kowira. Sementara di JPMC, penyampaian cenderahati disempurnakan oleh Dayang Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Para peniaga daging kerbau dan lembu di Pasar Segar diberi amaran untuk mematuhi arahan penetapan harga bermusim PHB dan pentingnya memaparkan tanda harga dengan jelas dalam meningkatkan ketulusan harga sebagai maklumat pembelian untuk para pelanggan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi hari ini telah memberikan surat amaran kepada 11 peniaga daging kerbau dan lembu di Pasar Gadong kerana menjual isi daging kerbau dan lembu melebihi harga maksimum yang ditetapkan di bawah arahan PHB. Semasa pemeriksaan yang dijalankan pada 11 Mei 2021, Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES juga mendapati tanda harga yang dipamerkan oleh peniaga tidak selaras dengan perintah paparan tanda harga. Notis amaran telah pun dikeluarkan dan kesalahan seterusnya akan dikenakan kompaun tidak melebihi RM500. Harga-harga yang ditawarkan adalah antara RM15 hingga RM17 sekilo, iaitu melebihi harga maksimum RM13 sekilo yang ditetapkan PHB. Dalam mengelak arahan tersebut, peniaga didapati menawarkan potongan daging berkualiti rendah dengan harga RM13 sekilo. Paparan tanda harga juga tidak lengkap, digantung di atas paras mata dengan cetakan kecil. Dalam pemeriksaan terdahulu, para peniaga di Pasar Gadong juga didapati sama ada tidak mempamerkan tanda harga atau mempamerkan tanda harga berlainan berbanding harga yang ditawarkan kepada pengguna dengan menggunakan harga sebelum COVID sebagai alasan bagi perubahan harga. Sehubungan itu, para peniaga diingatkan untuk memastikan paparan tanda teratur dengan menyatakan jenis dan bahagian daging yang dijual serta memberikan harga sebenar yang ditawarkan pada hari berkenaan, bertujuan memastikan para peniaga sentiasa menjalankan perniagaan secara beretika dan kepentingan pengguna terpelihara. Beberapa alasan diberikan peniaga atas kegagalan dalam mempamerkan harga seperti kekerapan perubahan kos bagi mengelakkan ketidakpuasan hati pengguna kerana kenaikan harga dan untuk mengelakkan kemarahan peniaga lain kerana menawarkan harga yang lebih kompetitif. Alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima kerana setiap pengguna berhak mendapatkan maklumat asas bagi membuat perbandingan barangan dan harga sebelum membuat pembelian. Orang ramai disaran menggunakan ciri berkaitan harga barang keperluan di dalam aplikasi pengguna bijak dan laman sesawang rasmi JPHEP sebagai rujukan tawaran harga di pasaran yang dipantau dan dikemaskini JPES setiap minggu. Manakala ciri perbandingan harga menyediakan maklumat harga bagi barangan isi rumah yang terpilih yang diberikan secara sukarela oleh gedung pasaraya dan kedai runcit. Ketidakpatuhan ke atas perintah paparan tanda harga boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 dan 5 tahun penjara. Sebarang isu mengenai arahan PHB, hubungi talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau melalui email kepada aduanpengguna@jpes.gov.bn atau consumercomplaint@jpes.gov.bn.
Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah yang akan dibukakan kepada orang ramai. Kita ikuti jadual kempen seperti yang tertera. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh mengunjungi Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Pada masa yang sama, Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah beroperasi seperti biasa. Waktu pendaftaran menderma darah bermula hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Sementara itu, penggunaan tempat letak kereta berbayar di Blok 10 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dibolehkan untuk orang ramai secara percuma selama 2 jam dan diingatkan membawa tiket letak kereta semasa menderma darah. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email kepada bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Lima individu dikenakan tawaran kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A kerana membuang sampah seperti bungkusan bekas makan minum dan sungkum muka di tempat awam kawasan Kompleks Sukan Stadium Brakas. Kesalahan didapati semasa pemantauan kebersihan rutin harian yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Individu-individu tertera dikehendaki membayar kompaun RM100 setiap seorang ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh 7 hari. Kegagalan untuk menjelaskannya akan mengakibatkan kes dihadapkan ke mahkamah. Bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat yang berkaitan hubungi talian Darussalam 123 atau email info@123.gov.bn atau laman sesawang www.123.gov.bn atau WhatsApp dan talian seperti yang tertera.